Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya nak kongsikan dua hadis. Jadi hadis ni hadis yang sahih dari kitab Sahihul Bukhari. Ya, disusun. Hadis ini memberikan satu penerangan untuk kita supaya kita faham ya kenapa orang boleh sembahyang di atas kubur. Jadi satu penjelasan hadis ini untuk kita mengetahui boleh atau tak boleh sembahyang di atas perkuburan. Pernah berlaku ya. Diceritakan dalam kitab Bulughul Maram, tapi ini daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Haddatsana Ahmadu ibn Waqid qala haddatsana Hammadun an Sabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu an anna amra'atan aw rajulan kanat takumul masjid wa la urahu illa imra'atan fadzakara hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala qabrihi. Ini ya berlaku. Ahmad ibn Waqid telah menyampaikan kepada kami, katanya Hammadun menyampaikan kepada kami daripada Sabit, daripada Abu Rafi', daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya bahawa seseorang perempuan atau lelaki yang membersihkan masjid, ya, mana Tok Siap sekarang dipanggil Nojah, ya. Ini pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menziarahi masjid-masjid. Tiba-tiba satu hari dia ternampak seorang perempuan tua membersihkan masjid. Menyapulah masjid. Perempuan yang sudah tak Aisyah ni dah tak ada lagi haid, maknanya dia boleh menjadi Tok Siap ataupun penjaga masjid, membersihkan masjid. Maka selepas beberapa hari ataupun seminggu lah, Rasulullah singgah balik ke masjid tu. Ditanya, manakah perempuan tua yang membersihkan masjid itu? Maka ahli jawatan kuasa masjid itu memberi habarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah meninggal 3 hari lepas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tunjukkan di mana makamnya, di mana kebumian perempuan itu. Rasulullah pun bersama ahli jawatan kuasa pergilah ke makam perempuan yang yang meninggal tadi, yang 3 hari tadi, yang pembersih masjid tadi. Lalu Rasulullah melaksanakan sembahyang, iaitu ghaib. Ghaib ni jenazah tak adalah dah. Di atas perkuburan. Ini yang membolehkan, ya. Dijelaskan dalam hadis ini, aku sangka dia seorang perempuan ataupun lelaki. Perempuan, dia atau perempuan ataupun lelaki. Lalu ia menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas perkuburan. Maknanya bolehlah. Sampai-sampai meninggal kita tak sempat pergi ke rumahnya, tiba-tiba dah ada kebumikan saudara mara kita, kita terus pergi perkuburan, kita boleh melaksanakan sembahyang, ya, sembahyang bagi jenazah yang telah dikebumikan di atas kuburan menghadap kiblat. Pada hadis sahih. Baik. Kemudian kita nak bawa hadis yang kedua. Babul asiri awil azimi awil gharimi yurbatu bil masjid. Bab, iaitu orang tawanan atau orang yang berhutang diikat dalam masjid. Haddatsana Ishaqu ibnu Ibrahim qala akhbarana Rauhu Muhammadu ibni Ja'far an Syu'bah, daripada Syu'bah, an Muhammadin ibni Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
inna ifritan minal jin tafallata alayyal barijata au kalimata nahwaha liyaqta'a alayya salata fa'am kananiya niyallahu minhu fa'aradtu an arbitahu ila saribah min sawaril masjid hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum fazakartu qawla akhi Sulaiman Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di qala rauhun faraddahu khashi'ah. Ni hadis yang kedua ni menceritakan tentang gangguan. Gangguan. Ya. Satu ketika Ishaq bin Ibrahim menyampaikan kepada kami, Ishaq ni menyampaikan kepada kami, kata Ishaq, roh ya. Dan Muhammad ibn Ja'far mengkhabarkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Muhammad ibn Ziyad, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahawa jin afrit telah terserempak denganku semalam, atau perkataan seumpamanya untuk mengganggu sembahyangku. Maka Allah SWT membolehkan aku menangkapnya. Maka aku hendaklah mengikatnya kepada salah satu tiang masjid hinggalah kamu semua boleh melihatnya di pagi esok. Maka aku teringat perkataan saudaraku Sulaiman, hai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku sebuah kerajaan yang tidak akan ada kepada sesiapa pun kemudian daripadaku. Roh berkata, maka ia melepaskannya dengan kehinaan. Ini berlaku ya, zaman begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk ke dalam masjid ini diceritakanlah, dihabarkan. Masuk dalam masjid terserempak dengan iaitu jin aprit. Jin aprit ni yang degil sikit, yang susah ni. Dia nak ngacau orang sembahyang. Selalu kita kalau sembahyang tidak khusyuk, dia kacau lah. Sebab itu dia kena selalu istighfar waktu nak kita sembahyang supaya kita khusyuk. Bagaimana yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun, ya, surah Ghafir. Apa dia? Innamal mu'minun, ya. Jadi kata qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjaya orang yang beriman. Allazina hum lis-salatihim khashi'un, apabila dia melaksanakan sembahyang khusyuk. Ni sembahyang angan-angan, ya. Jadi kita nak khusyuk ni macam mana? Tahap khusyuk ni susah. Jadi dia ceritakan yang mengganggu adalah namanya syaitan ifrit. Syaitan ifrit ni suka ganggu masuk. Dia boleh masuk dalam darah kita, mengusik kita lah. Ketika itu Rasulullah datang ke masjid, terserempak dengan ataupun jin aprit ni. Jin aprit ni. Jin aprit itu lalu Rasulullah pegang, ikat dia di tiang supaya sahabat-sahabat esok pagi melihat keadaan. Ini dalam hadis ni, hadis yang sahih. Ya. Dilihatnya esok pagi jin aprit ni, dan kemudian dia sebab dia mengganggu orang-orang tengah sembahyang. Sebab itulah diceritakan oleh, dia teringat perkataan saudaraku namanya Sulaiman, ialah Nabi Sulaiman AS. Ya. Hai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku sebuah kerajaan yang tidak akan ada kepada sesiapa pun kemudian daripadaku. Roh berkata, maka ia melepaskannya dengan kehinaan. Kalau nak cerita kisah Nabi Sulaiman AS, ya, Nabi Sulaiman AS adalah satu Nabi yang paling ditakuti oleh jin. Jin yang paling taat. Satu ketika Nabi Sulaiman berdiri mengarahkan jin untuk membuat satu binaan jambatan. Ya, jin ni taat betul. Inilah kelebihan
Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini ada satu. Ada jin tu, ada jin yang baik, yang Islam. Macam kita manusia lah. Ada jin yang dia kafir, dia tak masuk Islam. Itulah yang ganggu kita. Sebab kita kena bersedia. Kita nak masuk bilik air, apa kita baca? Kita nak makan, apa kita baca? Tak, semua. Lepas makan, apa kita baca? Semua kita kena doa, minta pada Allah. Sebab Rasulullah mengatakan, ad-doa mukhul ibadah. Tak, doa itu otak sekali ibadah. Tak masuk bilik air, baca. Ya, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin ada, dalam kitab Hidayatul Salikin ada, Bidayatul Hidayah ada. Ya, peraturan. Yang panjang, yang pendek. Yang panjang misalnya, A'udzubillahi minarrijisin najisil khabisil mukhbisyis syaitanir rajim. Ya, kalau yang pendek, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is. Nak bilik masuk bilik air supaya tidak diganggu. Syaitan ini suka tempat-tempat yang najis. Ni. Syaitan ni suka tempat-tempat yang najis. Kalau badan kita tak bersih tu, syaitan suka. Sebab itu ada hadis Rasulullah, ya. Ada supaya kita basuh tangan apa semua. Baik. Jadi jin ni, jin aprit ni diikat oleh baginda Rasulullah SAW. Lepas diikat tu, lalu diletak satu buah tiang. Esok pagi, lepas saja solat subuh, para sahabat lihatlah. Itulah jin aprit. Jin aprit suka. Dia boleh, ya. Tapi kelebihan Allah kepada baginda Rasulullah SAW, dia boleh tangkap, boleh nampak. Kita jin tu masuk dalam badan kita pun tak tahu. Jin boleh diarah. Ini ya, dia makhluk, ya, yang baik. Sebab Allah telah jadikan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami jadikan jin dan manusia untuk menyembah kami, bukan untuk lain. Jadi kadang-kadang salah penggunaan. Manusia gunakan jin untuk merosakkan orang lain. Dan jin ni memang kerjanya begitu. Tapi jin yang Islam, dia tak kerjasama. Tapi jin yang kafir tu, ni dia boleh menyerupa. Ni lah sebabnya kelebihan. Jadi diceritakan dalam, ya, kisah saudara kami, iaitu bernama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi yang berkuasa. Sehingga kan semut, banyak ceritakan kisah Nabi Sulaiman. Ya tak? Itu sebab ada dalam surah 6, kisah Nabi Sulaiman lalu, semut tengah, bila tengah lalu tenteranya, lalulah semut, rombongan semut beritahu akan datang tentera, iaitu diketuai oleh Nabi Sulaiman, semua bertepi. Ini kelebihan, ya, nabi-nabi yang Allah kurniakan, ya, itu darajat. Tapi kepada baginda Nabi Muhammad SAW paling istimewa baginda Rasulullah SAW. Sebab itu berlaku pada nabi yang terdahulu. Inilah hadis yang menunjukkan bahawa pertama, hadis tadi, boleh kita sembahyang jenazah. Kalau di atas kubur, boleh. Maknanya sudah di bumi, kita tak sempat bersembahyang di rumah, kita boleh datang terus ke kubur. Ya, sebagaimana diceritakan dalam hadis Bulughul Maram. Ni. Dah 3 hari dah dia meninggal. Rasulullah datang. Tak apa. Jadi kita, saudara-saudara kita kalau meninggal, janganlah susah. Kita pergi kubur, pakat-pakat, kita sembahyanglah jenazah. Ni boleh. Itulah jadi kesimpulan. Dan yang kedua, iaitu tentang jin aprit yang suka mengganggu orang. Dia boleh masuk darah kita, pemikiran kita, ya, menghasut kita, jadi pemarah lah, apa macam-macam lah. Ini jin aprit namanya, yang mengganggu. Jadi kita banyak istighfar. Jadi inilah perkongsian kita dalam hadis yang sahih dari matan Sahih Bukhari. Yang mudah-mudahan yang baik dari Allah Ta'ala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Yang baik semuanya dari Allah. Mana kekurangan, kelemahan saya sebagai manusia. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.